Dr. Haji Abdul Ghani bin Ahmad yang berhormat Jelun. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya pohon jawapan nombor 4. Silakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan untuk menjawab. Ya, Tuan Yang di-Pertua, sebelum saya menjawab pertanyaan lisan yang dikemukakan, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk memaklumkan kepada Dewan Yang Mulia ini bahawa MARDI kini sedang menganjurkan pameran teknologi MARDI. Dan pameran ini berlangsung selama 4 hari, bermula 29 Jun sehingga 2 Julai 2026 bertempat di lobi Dewan Rakyat Parlimen Malaysia. Waktu pameran adalah dari jam 9 pagi sehingga 6 petang. Selain itu, bersempena dengan pameran ini, seminar Agro Makanan 01 yang bertemakan peranan RTCI dalam memacu agenda keterjaminan makanan negara juga akan diadakan pada tengah hari ini bertempat di Dewan Banquet Parlimen Malaysia bermula pukul 12.15 tengah hari yang nanti ini. So semua itu saya berbesar hati untuk menjemput ke semua ahli-ahli berhormat untuk menghadir sesi seminar itu. Tuan Yang di-Pertua, gangguan terhadap sektor pertanian bukan sahaja berpunca daripada serangan haiwan berosak dan musuh tanaman, malah turut melibatkan serangan hidupan liar seperti babi hutan, gajah, beruang matahari, peruk dan gerah yang mengakibatkan kerosakan kawasan pertanian serta kehilangan hasil. Berdasarkan pemantauan Jabatan Pertanian TOA bagi tempoh tahun 2024 sehingga tahun 2026, keluasan kawasan serangan menunjukkan tren yang berbeza mengikut jenis tanaman dan ancaman. Oleh itu, KPKM dengan kerjasama NRES telah mewujudkan inisiatif panduan kerugian harta benda dan tanaman akibat serangan hidupan liar (PKHT) bagi membantu golongan sasar yang terjejas akibat serangan haiwan liar dan menyebabkan kerosakan serta kemusnahan harta benda, kehilangan hasil tanaman pertanian dan juga perikanan. Pada tahun 2025, bantuan di bawah PKHT yang telah diberaku adalah sebanyak RM396,000 kepada 131 petani yang melibatkan anggaran kerugian berjumlah RM808,000. Bagi tahun 2026 sehingga bulan Mei, sebanyak RM300,000 bantuan telah diberaku yang melibatkan 25 orang petani dengan anggaran kerugian RM649,000. KPKM melalui Jabatan Pertanian dengan kerjasama Jabatan Perkhidmatan melaksanakan langkah mitigasi secara menyeluruh yang merangkumi pendekatan teknikal, fizikal dan pengurusan lapangan. Ini termasuk juga pelaksanaan pengurusan berosak bersepadu IPM yang mengutamakan kawalan biologi serta penggunaan racun kimia secara terkawal sebagai pilihan terakhir. Kementerian turut memberikan khidmat nasihat dan bimbingan kepada petani melalui latihan amalan pertanian baik dan program Farmers Field School FFS khususnya dalam aspek kebersihan ladang bagi mengurangkan pembiakan berosak serta tarikan kepada hidupan liar. Dari segi kawalan fizikal, kerajaan melaksanakan pemasangan pagar elektrik, parit sembatan dan struktur halangan lain di kawasan berisiko tinggi bagi mengurangkan pencerobohan haiwan liar seperti gajah dan babi hutan. Pemantauan berkala turut dijalankan di kawasan hotspot melalui rondaan dan sistem pengawasan bagi pengesanan awal serangan, manakala kerjasama operasi bersepadu antara agensi dipertingkatkan bagi tindakan penguatkuasaan, pemintahan hidupan liar serta pelaksanaan kawalan segera di lapangan. Sekian. Soalan tambahan yang berhormat Jelun. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Yang berhormat Timbalan Menteri telah menyebut tentang ancaman kepada para petani. Menyentuh ancaman haiwan perosak tanaman. Padi adalah antara fokus utama saya dalam soalan tambahan ini, di mana tikus-tikus boleh masuk dalam kawasan sawah padi, makan biji padi yang sedang berisi dan hampir masak. Tikus bola boleh mengerat batang padi dan ini menyebabkan hasil padi merosot. Sekarang ini saya juga menerima rungutan daripada pesawah yang mana sekarang ini baja urea belum sampai kepada pesawah. Dan ini juga boleh menyumbang kepada ancaman haiwan perosak seperti tikus dan siput gondang yang boleh menjejaskan hasil tanaman padi. Dalam hal ini saya pohon KPKM agar memastikan agensi berkaitan dapat menyelesaikan segera isu kelewatan baja urea kepada pesawah. Soalan tambahan saya ialah, pertama,
Sejauh manakah gangguan haiwan perosak seperti tikus, siput gondang dalam isu padi, musuh tanaman dan haiwan liar untuk tanaman-tanaman kontan, memberi kesan kepada sasaran pengeluaran makanan negara serta agenda keterjaminan makanan yang sedang dilaksanakan oleh kerajaan. Yang kedua, adakah kementerian mendapati faktor perubahan iklim dan cuaca ekstrim, tak menentu cuacanya, telah meningkatkan kejadian serangan haiwan perosak, penyakit tanaman dan gangguan haiwan liar, dan apakah langkah adaptasi yang sedang dilaksanakan oleh kementerian? Sekian, terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Silakan Yang Berhormat Menteri untuk menjawab. Ya, soalan tambahan yang panjang. Okey. Yang pertama, saya merujuk kepada padi ini. Ancaman utama memang tikus adalah salah satunya, dan selain tikus ada juga ulat pengorek batang dan juga ulat lipat daun. Dan trend dia memang kita lihat semakin meningkat secara berterusan. Dan untuk isu yang gangguan ini, memang petani ini dia amat penting untuk memastikan kebersihan ladang tersebut. Seperti contoh, okey, kalau tidak dikawal, tidak dapat dikawal dengan berkesan, gangguan ini boleh menyebabkan pengurangan hasil. So, yang macam mana sanitasi ladang itu adalah penting sekali untuk pengawalan untuk tikus-tikus ni. Dan untuk menjawab soalan kepada kelewatan baja, untuk makluman yang berhormat, Kementerian mengambil maklum tentang isu kelewatan pembekalan baja di kawasan Mada dan telah mengarahkan agensi yang berkaitan untuk menangani isu ini dengan kadar segera supaya tidak menjejaskan jadual penanaman padi yang sawah ini. Dan dia ada beberapa jenis baja yang terlibat. Bagi baja sebadian padi 1 sehingga 29 Jun, sebanyak 840,295 pek, iaitu 76% daripada jumlah keperluan pek telah diterima di PPK Mada. Dan sebanyak 705,847 pek atau 84% daripada bekalan yang diterima telah berjaya diagihkan kepada yang pesawat. So, pihak pembekal telah memberi komitmen untuk menyelesaikan pembekalan sepenuhnya selewat-lewatnya pada 15 Julai ini. Dan bagi baja sebadian tambahan padi 3 sehingga 29 Jun, cuma 6%, okay, daripada jumlah keperluan telah diterima, dan ini kelewatan ini memang menyebabkan defisit bekalan. Dianggarkan sebanyak 160,000 pek dan Mada sedang menyelaras dengan pembekal bagi mempercepatkan penghantaran supaya keseluruhan pembekalan dapat diselesaikan sebelum 30 Julai 2026. Dan bagi baja urea 46%, kelewatan berlaku apabila pembina yang berjaya tidak mengembalikan surat setuju terima dalam tempoh yang ditetapkan. Sehubungan itu, Mada dalam membatalkan pelantikan pembekal tersebut dan melaksanakan proses tender semula dengan segera, dan pembekalan dijangka bermula pada 15 Julai nanti ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Silakan Yang Berhormat Putatan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan tambahan saya, adakah kementerian sudah meneliti keperluan untuk memperluaskan capaian kepada ekosistem penyelidikan dan pembangunan dan pengkomersialan dan inovasi atau CNI yang boleh dimanfaatkan oleh para pengusaha agro makanan luar bandar, khususnya di negeri Sabah, yang boleh melindungi hasil perusahaan mereka daripada risiko banjir serta ancaman penyakit yang boleh menjejaskan kelangsungan hasil tani mereka. Silakan Yang Berhormat Menteri untuk menjawab. Ya, kerajaan pusat selalu bekerjasama dengan kerajaan negeri untuk memastikan kita memperluaskan ekosistem yang lebih komprehensif untuk pertanian ini. Dan untuk menjawab soalan kepada hasil-hasil kajian, okay, dari kerajaan, saya jemput YB nanti turun ke Dewan Banquet untuk mengikuti seminar agro makanan pada petang ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri.